Selamat sejahtera kepada Tuan Usid dan rakan-rakan sekalian. Sedikit perkenalan tentang Tuan Usid. Beliau adalah superintendent bagi syarikat EAD Teknik Berhad, iaitu sebuah syarikat yang membuat enjin kapal. Sebelum bermula sesi temu duga ini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Usid kerana sudi menghadiri sesi temu duga tersebut. Kami ialah pelajar tahun 2 dari Diploma Kejuruteraan Mekanikal di Universiti Tun Usin Onn Malaysia. Sila membenarkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Jun Lim Jaji. Salam sejahtera, nama saya Martin Lin Teseng. Salam dan selamat sejahtera Tuan. Nama saya ialah Muhammad Isra bin Yusri. Assalamualaikum Tuan. Nama saya Muhammad Zulfaqar bin Muhammad Izan. Sesuai Hello ya? Dengar? Sesuai dengan Dengar, sesi Tuan. temu dengar Tuan. Oh. Sesuai dengan sesi temu duga kita pada malam ini yang bertema konsep thermodynamics, saya akan menjemput saudara Martin untuk bertanya soalan pertama. Salam Tuan, saya akan bermula dengan soalan pertama. Bolehkah Tuan terangkan sedikit tentang bisnes utama di syarikat Tuan? Hello? Sekali lagi? Kurang jelas. Bolehkah Tuan terangkan sedikit tentang bisnes utama di syarikat Tuan? Okay. Okay, first of all, thank you lah invite saya untuk this meeting. So, nama saya, kita tahulah, Syed bin Abdul Kalam, itu superintendent. So, DA Teknik ni, dia Malaysian company that provide to marine services such as tanker, tugboat, and crewboat for offshore. The main what we call services lah for this company lah. That's all. Okey, baik Tuan. Kami tahu bahawa dalam enjin kapal ada menggunakan konsep thermodynamic. So, bolehkah Tuan terangkan sedikit tentang apakah komponen tersebut? Yang berkaitan dengan thermodinamik. Ya. Okay. So, semua tahu kot thermodinamik ni apa kan. So, one of the second law of thermodinamik. Boleh seorang beritahu? Saya boleh tak ingat. Hello? Ya. Second law of thermodinamik. Dia punya Kalau tak silap, second law of thermodynamics kata energi terhadap mempunyai kualiti. Bukan sahaja kuantiti tetapi juga mempunyai kualiti. satu lagi dia akan ada tak yang dia kata dia akan transfer heat daripada hot ke cold, right? Ada Tuan. Basic of ya. So di atas kapal ni main common things yang kita pakai prinsip tu heat exchanger. Pernah dengar heat exchanger? Heat exchanger pernah. So banyaklah atas kapal kita pakai heat exchanger ataupun ada panggil cooler, condenser, heater kan. So one of a common thing lah in the ship we use heat exchanger lah. Heat exchanger. Ya. Alright, terima kasih Tuan. Bagaimana, boleh tak kita tanya bagaimana komponen tersebut iaitu heat exchanger berfungsi dalam Okay. Seperti yang kita tahu lah ya, heat exchanger ni based on thermodynamic second law ni, suatu benda yang panas dia akan bergerak ke yang sejuk kan. So saya bagi satu contoh untuk cooler. Untuk menyejukkan enjin kapal tu, kita ada cooler. Macam kereta jugalah, dia ada cooler, radiator kan. Tapi atas kapal dia tak panggil radiator, dia panggil cooler.
So dia enjin tu disejukkan pakai fresh water. So fresh water tu dia akan masuk ke cooler. Fresh water tu akan disejukkan menggunakan seawater, air laut. Kat situ kita akan nampak lah thermodynamic, second law of thermodynamic lah. Heat transfer dia tu from hot to cold untuk menunjukkan enjin kapal lah, atau dia ada dua lah, enjin kapal atau generator kapal. Generator kapal. Baik. So ada lagi contoh lain lah selain daripada cooler tu lah, ke cukup? Boleh terangkan. Lain heater lah. Ini panjang juga lah. Kalau heater ni dia melibatkan boiler lah. Boiler kita pakai boiler ni untuk heating fuel oil. Sebab minyak enjin kapal ni kita bukan pakai petrol atau diesel biasa. So kita kena pakai marine fuel oil. So marine fuel oil ni dia grade dia paling rendah lah. Tapi dia kena heating dulu sebelum kita pakai. So antara sebab kita pakai boiler heating lah. Itu salah satu contoh heat transfer jugalah. Dia akan masuk dalam heater, fuel oil tu akan dipanaskan pakai using steam boiler or steam water. Another things, we use steam for heating cargo. The steam will passing through coil lah inside the tank. There we can see lah heat transfer. That's all. Ready? Okay. Terima kasih Tuan. Jadi boiler dengan heat exchanger, bagaimana dua komponen ini berfungsi bersama-sama dan dengan sistem lain untuk menjadikan enjin kapal boleh bergerak? Enjin kapal bergerak. Boleh Dia berfungsi. kapal ni, iyalah, dia kapal ni dia tengok jenis lah. Ada yang pakai enjin diesel, ada yang pakai steam turbine. So you maksudkan macam mana ni? Dia berkait dengan heat exchanger ke apa? Macam mana boiler tu boleh berfungsi dengan kerjasama dengan heat exchanger? Boiler yang kita tahu tu lah, yang saya cakap tadi. Dia kita pakai untuk heating, dia part of ship lah, machinery on the ship lah. Kita pakai untuk heating lah, lebih purpose dia lebih kepada heating lah, heating kargo, heating minyak atas kapal, heating air, tu je lah. Sebab ni kapal tak ada yang pakai steam turbine untuk main propulsion. So kita pakai boiler ni lebih kepada untuk heating lah, heating kargo. Bukan untuk propulsion, untuk jalankan kapal lah. Untuk operation kapal je lah. Okay. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Saya akan pass kepada saudara Yusra. Okey Tuan, terima kasih. Jadi boleh tak Tuan beri penerangan yang singkat bagaimana komponen heat exchanger tu dibina, atau Tuan just order daripada syarikat di luar? Okey, macam heat exchanger ke cooler ke heater ke ni memang kita buat kapal tu macam kereta lah. Kita beli kereta memang dah sedia ada. Dia punya design ke. Tapi design apa semua kita lah. Kita boleh tetapkan kita nak yang macam mana. Tapi untuk dia maksud saya faham maksud awak ni, dia lebih pada maintenance lah. Kan? Dia macam mana? Sebab bila kita dapat daripada shipyard yang provide yang jual kapal tu kepada kita hanya untuk maintain lah heat exchanger tu. Okey, terima kasih Tuan. Soalan saya seterusnya, apakah bahagian yang paling suka Tuan semasa proses maintenance komponen tersebut? Contoh penyambungan ke? Paling suka pada hazard lah. Bagi saya hazard lah. Sebab maksud dia melibatkan high temperature,
high pressure kan. So kat situ kena ada safety lah. Kalau kita kena ada safety precaution lah, bagi precaution, safety. So sebelum buat kerja kena ada toolbox, meeting, plan kerja tu macam mana untuk maintenance. So itulah untuk bagian maintenance lah. Precaution lah sebelum kita nak buat maintenance. Sebab dia melibatkan high pressure dan high temperature punya sistem lah. Okey, terima kasih Tuan. Saya akan paskan saya punya soalan kepada next. Assalamualaikum Tuan. Yo, salam. Saya nak tanya, kalau macam untuk komponen yang tadi, heat exchanger tu kalau macam ada kerosakan ke apa, kos untuk menyelenggara tu agak tinggi ataupun boleh manageable lagi? Gantung juga. Kalau kita well maintain, tak ada masalah. Dia takkan, kos dia tak tinggi mana pun. Kalau kita follow dia. Assalamualaikum Tuan. No, salam. Okay. Nak tanya baliklah soalan tadi sebab tadi pun Tuan terkeluar tadi berkaitan pasal kos menyelenggara tu. Yang saya cakap tadi, kalau untuk maintenance tu, selenggara tu, kalau kita ikut plan yang daripada maker lah, maksudnya sebab kita atas kapal kita ada sistem plan PMS tu, kita panggil plan maintenance system tu. Kalau kita follow semua yang kita plan tu, should be okay lah, not very expensive ada cost. So kalau kita tak ikut dengan PMS yang ada, itu yang akan menyebabkan kos lebih tinggi lah. Mungkin kena tukar baru dia punya tubing, dia plate, kena tukar baru. Selalunya heat exchanger ni lebih pada service and cleaning lah, untuk maintenance. Soalan yang terakhir, berapa lama yang komponen tu akan bertahan? Komponen tu depend lah. Panjang saya kerja ni pun jarang lah. Dari segi kapal tu boleh terapung. Kalau ikut dengan PMS yang ada, tak ada masalah lah. Dia akan kita akan pakai 10 tahun, 20 tahun. Lebih kurang lah. Kalau kita ikut PMS yang ada tau. Maknanya dia tak ada yang tube ke plate yang kena tukar baru kan. So itulah, 10 tahun, 20 tahun boleh tahan. Lebih kurang. Tuan, nak tanya sedikit soalan lagi. Tadi saya dengar Tuan kata syarikat Tuan akan membeli komponen dan hasilkan boiler ataupun heat exchanger sendiri kan? Ke semua tu membeli punya? Itu boleh. Kalau daripada contoh kita beli kapal baru, semua sekali memang maksudnya sekarang kita boleh, senang cerita kita boleh customize boiler apa kita nak, exchanger apa kita nak. Tapi selalunya kapal yalah, daripada shipyard tu yang akan provide lah. Dia akan advise kita apa yang dia akan provide. Tapi kita boleh sebagai owner ada hak lah untuk pilih. Contoh kita nak pakai enjin Mitsubishi, boiler Mitsubishi, dia orang provide boiler jenis lain. Itu pulang pada owner lah. Faham. Biasanya syarikat Tuan customize apa? Part yang mana bagi sebuah kapal? Dia sekarang ni kapal dia bukan, kita tak boleh sewenang-wenang semudah-mudah hanya nak customize. Maksud saya daripada segi jenis je lah, boiler, jenis enjin, design lah. Selalunya design ni lah. Itu je lah. Motor design lah. Macam sebab design kapal ni kena ada approval lah semua. Panjang cerita lah. Okay. Ya, dah apa? Sebab
nak tanya, apakah faktor yang penting dalam memilih heat exchanger bagi kapal? Selalu heat exchanger ni kita based on capacity berapa yang adalah capacity untuk contoh kalau cooler berapa banyak capacity per hour dia capacity untuk cooling tu. Jadi yalah, one more thing material lah, costing dari segi ada yang murah ada yang mahal kan. So first costing lah, berapa punya kita punya budget, dua berapa punya capacity, berapa besar kita nak pakai, cukup tak untuk ni. Lain biasanya kapasiti apa yang dipilih? Banyak ini. Saya pun nak bagi tahu tu. Contoh macam satu kapal saya yang jaga ni, dalam dia saja ada 10 heat exchanger. So itu kena tengok spek lah. Saya tak ingat lah berapa kapasiti tu. Itulah. Hello? Jelas tak? Jelas. Tuan, nak tanya, dalam pengalaman tuan kawal heat exchanger ni, ada tak insiden yang membawa maut ke ataupun insiden yang bahaya lah masa handle heat exchanger ni? Banyak fatality tu tak ada lah, maut tak ada lah. Injek tu ada lah tapi tak banyak lah. Kalau kita buat kapal ni, first kita kerja atas kapal ni memang first safety. Kita kena jagalah. Lepas tu sebelum kita buat kerja tu memang kita akan plan. Lepas tu kita ada tu buat meeting apa semua. So Dengar tuan. Tak apa. Teruskan. Okay. Kita ada satu soalan lagi. Kita nak tanya, apakah skill yang tuan rasa penting kalau nak bekerja di syarikat tuan? Maksudnya skill dulu dari segi kelayakan ke, dari segi attitude? Kelayakan dan juga attitude lah, semua boleh. First for me lah, first attitude lah. If your attitude okay, anywhere you can go lah. Second, qualification. But like you guys, first fresh graduate, of course lah, you tak ada experience apa semua kan. So kalau you nak ada attitude okay, anywhere you can go. So kelayakan bagi saya untuk kapal, untuk kalau company kapal macam saya ni, lebih kepada ni lah, sanggup lah nak outstation, kerja jauh-jauh, tu je lah. Okay. Kalau macam you, major apa? Mechanical lah? Mechanical. Mechanical should know everything lah. Because marine engineering ni part of mechanical. So but dalam marine engineering semua dah ada. Electrical dah ada, elektronik, control, mechanical, architecture, kita belajar semua. So for me, you kena ni lah, lebih fleksibel lah. Walaupun you ambil major mechanical, tak ada masalah you untuk masuk dalam marine engineering. No? Baik, saya rasa kami telah faham apa yang ingin disampaikan oleh tuan. Terima kasih sangat kepada Tuan Husid kerana meluangkan masa untuk berkongsi banyak informasi yang bermanfaat. Okay, terima kasih juga yang jemput lah, invite me. So boleh saya boleh berkongsi sikit lah walaupun tak banyak kan. Okey, boleh. Ada apa-apa lagi? Nak tanya? Boleh je tanya, saya okey je. Tuan, sebelum kita end kan, saya nak tanya untuk yang heat exchanger tu,
dia memang ada team yang akan handle ataupun dia macam itu. Macam kalau heat exchanger tu macam perlu maintenance baru kita handle. Dia macam ni, bila kita dekat kapal, kita ada kru kapal. So untuk PMS ni supposed to be kru kapal tu akan buat untuk buat maintenance. PMS ni semua sebenarnya kalau boleh depend lah kapal macam mana. Ada kami macam tanker kami memang orang kapal lah 100% akan buat untuk PMS tu. Tapi kalau in case benda tu urgent, kru kapal tak boleh buat, ya kita akan panggil ni lah, shore contractor lah, orang darat. Akan assist lah, paling-paling untuk assist. Hello, jelas? Jelas tuan. Tadi I dengar tuan kata boiler kan. Ada kapal yang menggunakan oil yang berbeza kan. I dengar tuan yang kata tu. Ya. Boleh tak tuan huraikan ada oil yang apa yang digunakan oleh kapal? Macam kami di sini dia ada macam-macam jenis kapal. Ada tugboat, ada tanker, ada rowboat. Yang selalu kapal yang pakai boiler ni tanker lah. So tanker ni enjin dia enjin besar. Lepas tu dia tak pakai diesel biasa lah. Kalau you dalam marine industry, you kan tahulah dia ada satu lagi grade kita panggil HFO, heavy fuel oil, untuk pakai untuk main engine kapal lah. Ada setengah untuk generator pun kita pakai HFO ni. So sebelum kita nak pakai tu kita kena heating, sebab dia tak boleh pakai direct, kita kena heating until certain temperature lah, usually around 80 degree and above before kita supply ke engine. Itulah fuel lah. Kita atas kapal ni orang darat selalu bagi term minyak kan, minyak petrol, minyak hitam, minyak. Atas kapal ni kita term fuel dengan lubrication. So fuel ni itulah untuk macam petrol tu lah, kita panggil fuel lah. So diesel dia bawah lagi daripada diesel lah. Dia grade dia lagi rendah lagi lah. Sebab tu kita kena heating dulu nanti certain temperature sebelum kita masuk. Itu tu function of boiler atas kapal. Salah satu function of boiler untuk heating kan fuel kita. Selain daripada heating kargo, heating air. Betul. So hanya tanker lah yang akan menggunakan boiler tu, tanker. Ada juga kapal kontainer. Sebab ET ni tak ada kontainer. Kapal kontainer, kapal kargo, ada juga boiler. Kapal more tu, senang cerita more tu bigger ship lah. Kapal-kapal yang lagi besar. Sebab bila kapal lagi besar, dia akan pakai lagi enjin lagi besar. Hanya enjin besar, dia akan pakai minyak yang tu lah, fuel yang jenis tu lah, HFO begitu, heavy fuel oil. Hanya kapal besar lah yang akan menggunakan boiler. Dengan singkat macam tu. Ya. Boiler dengan heat exchanger dia ada berkaitan tak? Ada interaction antara dua sistem ni? Dia ada benda tu kan dia akan sekelip dia akan return balik. Dan return balik dia akan masuk condenser. Daripada steam tu, daripada form of steam, kita akan coolingkan steam tu akan jadi air balik lah. Kat situ kita ada condenser. Lepas tu dia akan masuk ke cascade tank, dia akan sekelip. Sistem tu akan sekelip. Kita pakai balik air tu untuk kita panaskan air tu dalam boiler, akan produce steam, saturated steam lah. Lepas tu untuk heating, heat transfer, itu ada heat transfer. Lepas tu dah habis, dia akan patah balik ke cascade tank. Sebelum cascade tank dia ada condenser lah untuk
transform lah from steam, lower temperature to steam lah. Dia akan transform to liquid state lah. Okay, faham. You ada belajar kan boiler? Ke tak ada? Tengah belajar. Sekarang tengah belajar. Boiler. Dia boiler kan dia state from liquid to steam, gas to liquid kan. Lepas tu ada pula yang saturated steam. Banyak lah. Saturated steam, dry steam, superheated steam ada. Itu kapal-kapal LNG lah. Kapal-kapal, pernah dengar kapal LNG? Hello? Kapal LNG. Kapal LNG. Kapal LNG. Tu dia orang pakai superheated steam. First time dengar, first time. So basic boiler itulah from liquid to gas to liquid. Right? Okay. Ada lagi? Apa? Kalau yang lain ada soalan tak? Boleh tanya je, buka mic. Siapa ni? Yusra. Yusra. Ya, saya tuan. Tanya je apa. Saya boleh kongsi, saya kongsi. Itu je. Hello? Ada tuan. Syarif, sekejap kita nak fikir lagi ada soalan apa. Sama-sama. Take your time. You daripada UTHM? Universiti Tun Hussein, Malaysia. UTHM kat mana? Johor? Kat kalau kita kat Pagoh. Johor juga, Johor lah, Pagoh. One of our RA teknik ship Nautica Pagoh. Sebab owner company ni dia orang Johor. Semua kapal dia nama tempat kat Johor. Tuan. Ya. Okey, kebanyakan enjin kapal yang tuan order tu, boleh tak tuan kongsikan brand apa yang terbaik? Benda tu subjektif. Sebab dia Japan punya brand ada kelebihan masing-masing lah, senang cerita. Contoh awak tengok kereta cukup lah. Japan punya brand ada, yalah. Mungkin Japan punya brand dia punya cost untuk maintenance lagi murah kan daripada Europe punya brand. So pendapat saya sendiri lah Japan punya brand. Sebab kapal ni Japan punya brand dia ada Mitsubishi, Niigata, Yamaha, Akasaka, Daihatsu ada. For me lah, for cheaper cost untuk maintenance Japan. Hello? Okay, jelas tuan. So benda tu sangat kecil lah. Mungkin kalau owner kapal dari Amerika, dia orang kata Amerika kan, sebab dia orang kat sana. Macam tu lah. So syarikat tu macam beli engine ataupun kapal, lepas tu buat modify lah, lepas tu jual kepada pembeli dia. Tak, kami provide transportation, bukan jual kapal. Kami beli kapal,
Maknanya beli apa, kita pakai sendiri untuk transport. Pakai untuk transportation. Kalau tanker, transport. Benda yang boleh masuk dalam tanker lah. Kalau tak boleh, kita operation dekat Port Klang, Sungai Udang, dan Kertih Port. Oh, macam logistik. Yes, logistik transport. Oh. Kita marine service provider. Tentulah. Marine service provider. Ya. Offshore, kubur kita untuk ni. Untuk bawa orang tu daripada darat ke offshore, ke platform. Kerubut, Jadi- kerubut. Jadi maintenance akan buat sendiri ke cari company yang lain? Macam saya cakap tadi lah. Usually kru kapal akan buat dulu. Kalau dia orang tak boleh buat, baru dia akan request ke kita lah. Okay. Faham. Kalau yang lain tak ada soalan, ada lagi tak? Silakan. Okay. You all ni final year ke? First year ke? Second year? Final Second year, year tu lah. second year. Second year? Tapi diploma pun 2,5 tahun je. Kan diploma ke degree? Diploma, pelajar diploma. Oh, diploma. Okay. Ya, kalau rasa nak praktikal kat teknik boleh kan? Ramai juga lah budak-budak daripada MIMET, daripada UMT datang praktikal kat kita. Alright, faham. Tuan, Okay. Ya? ada sedikit perkongsian. Saya dulu pernah lah mengikuti ayah saya sebagai nelayan. Jadi saya ada terdengar satu komponen yang dinamakan makeup water heater. Adakah makeup water heater? Adakah ia termasuk dalam komponen boiler? Makeup water heater. Ejaan ni makeup. MAKEUP. Makeup water heater? Untuk apa tu? Yang saya tahulah dia ada dalam komponen boiler. Dalam boiler? Makeup water heater? Tak sure lah saya. Tak sure. Apa fungsinya? Tak tahu. Dia kadang lain orang lain dia punya panggil benda tu. Setahu saya, yang saya pernah dengar lah, katanya fungsinya untuk pemanasan tahap awal bagi sebuah enjin. Oksigen. Hello? Hello tuan. Aduh. Yang hilang. Macam mana? Yang saya dengar lah, sebab saya pun tak ahli sangat. Cuma yang saya dengar, makeup water itu berfungsi sebagai pemanasan tahap awal untuk enjin. untuk boiler berfungsi. Saya tak sure benda tu sebab apa yang saya tahu untuk boiler ni ialah makeup water. Dia air yang kita memang dah ada dalam tu. Kan contohlah kita start boiler tu daripada memang betul-betul sejuk. Kita akan start berperingkat lah. Kita akan fire boiler tu berperingkat. Makeup water heater tu saya tak sure lah. Mungkin boiler kecil kot ada boiler tu. Boiler besar saya tak ada makeup water heater ni. Sebab dia pakai apa makeup water heater? Dia heating pakai apa? Hello? Saya pun tak sure. Mungkin sebab yang saya dengar itu berkenaan kapal nelayan, kapal yang kecil. Boleh jadi kecil. Sebab bila kapal besar ni nak make up, rasa-rasa kalau make up water heater tu dia akan pakai electrical tu. Dia panaskan, yalah untuk warm up water tu. Sebab kalau yang besar-besar ni untuk panaskan, yalah kita tak boleh direct fire daripada sejuk tu, direct fire dia akan jadi thermal stress macam-macam lah, you pun tahu kan, thermal stress macam-macam. So kita akan fire stage by stage lah.
apa itu, certain temperature, kita akan stop dulu. Lepas tu fire lagi boiler tu, stop dulu sampailah maksimum kita boleh buat. Saya tak sure lah untuk water heater tu. Mungkin lah macam tu lah untuk start up boiler tu berperingkat lah. Okey tuan, faham. Boleh nanti saya cari benda tu. Dia bagi? Ni Ya. Martin Ling. Nampak muda macam budak sekolah. Ya. Tuan. Ya. Itu apa image tentang yang boiler itu tu? Apa dia? Suara tak jelas. Kurang Oh, tak jelas. jelas. Boleh dengar? Aha, apa dia? Tuan ada image untuk yang boiler itu ke? Gambar, image. Ya. Boleh kongsikan ke? Boleh lah cari sama tu. Nanti saya bagi WhatsApp lah. Okay, sekarang nak tak? Kalau Okey, tu, boleh. laptop padam lah. Bateri ada. Dia actually Okey. daripada belakang ni. Okey. Boleh. Lepas ni boleh bagi kita di WhatsApp. Boleh. Right. Terima kasih Tuan. Kita Sama-sama. dah mendapati banyak knowledge berkaitan dengan heat exchanger dan juga yang lain kena belajar lah dalam kelas. Banyak. You mechanical apa subjek sekarang? Thermodynamics Saya tahu tak? yang Lain? Selain thermodynamics? Solid mekanik, dynamic, ya, static. Material? material science ada. Sebab you punya ni terlampau general lah, mechanical for me lah. So, tapi bagus lah, you boleh pilih you punya cabang lah. Banyak cabang lah mechanical. One of it, ya, marine engineering. Betul. But I dulu mechanical Marine engineering lah. Tapi I stop. I masuk marine engineering, belajar kapal. Tuan Okay. graduate Ya? mana? Tuan graduate mana? Graduate untuk diploma Ugoma. Politeknik Ugoma. Satu I layar sebab bila you jadi untuk sailing ni you kena ada kompetisi punya certificate daripada Marine Department. So you ambil oral, exam, tu belajar, sambung dengan Alam, Akademi Laut Malaysia. Untuk first class, second class engineer 2050. Plus Alam. Ada soalan lagi tak? Yang lain? Kalau Yang nak ingin tahulah pasal Marine kalau engineering. Tuan, boleh terangkan apakah material yang sesuai untuk buat enjin kapal itu ke? Yang boleh tahan. Yang material yang boleh tahan untuk thermodynamic. Okey. Satu you kena ingat, bila kapal ni, dia berkait dengan seawater. You rasa apa material kita pakai? stainless steel takut berkarat. Mahal. Kos, bawa kos. Aluminium. You kena fikir. Aluminium lembut. Galvanized steel. Selalunya kita akan pakai steel biasa je. Cuma kita akan tambah coating. Steel. Coating cat tu lah. Dia ada special coating. Sebab ada Galvanized steel pun coating kan? Kita kan dia ada kita panggil marine coating. 4-5 layer coating. Memang 5 layer? Sebelum ni saya fikir memang stainless steel lah, tembaga lah, macam lah. Tapi bila kita costing, kapal besar mana kita nak pakai tembaga kan, stainless steel. So,
dia ada coating lah untuk marine special lah. Dia besi biasa aja. Yang coating marine special tu dia material apa? Coating tu dia Dia lebih pada layer lah. Ada yang dia first layer dia akan untuk apa? Primer lah. Primer saja ada dua atau tiga lah. Lepas tu dia akan ada top coating, top anti-fouling coating. Yang final tu anti-fouling lah. Anti-fouling ni untuk mengelakkan teritik. Aku pernah tengok teritik dekat batu laut tu. Itulah. Untuk mengelakkan dia. Anti-fouling. Itu final coating. right, faham tuan. Okay. Kalau tak ada soalan, ke tuan ada soalan? Kalau tak ada, sesi Saya temu banyak boleh buka. tanya kamu. Oh, boleh tanya apa? You lah tanya. Kalau saya tanya banyak, boleh saya tanya ni. Kita dah cuba tanya banyak dah. Tak apalah. Apa-apa kalau ada. Yalah, saya terima kasih lah. Untuk saya pun tak pernah orang tanya macam ni. Terima kasih Mana saya juga. boleh share lah. Alright. Okay. Bila praktikal? Ha? Praktikal dah habis sem ni, ada satu sem lagi kita kena buat internship. Oh, internship lah. Final sem lah. Final year ke apa? Masa final year? Tahun next year. Kalau tak silap next year akan buat internship. So, apa yang saya terang pasal KSU tu boleh lah sikit-sikit lah. Tak banyak lah. Sikit pun okey lah. Faham tak lah? Ke tak faham tak? Faham tuan. Saya tak faham. Faham. So, ada apa lagi? Kalau tak ada, kalau kita dah sesi tunggu-tunggu tersebut dah habis. Sebab ya, dah tak ada soalan. Terima kasih tuan. Dan terima kasih. So. kalau tuan dah boleh bersurai, kalau tuan nak leave boleh leave. Terima kasih semua. Terima kasih tuan. Assalamualaikum. Terima kasih tuan. Selamat malam. Terima kasih tuan.